Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada grup 5 akan meneruskan perbincangan kami mengenai fasa 5. Bermula daripada saya sendiri Nur Aisyah Zulaikha binti Zulkifli, nombor matrik 261746. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya Wan Nur Izzati, Nur Afifah, Nurul Hafiqah dan Nurul Wahidah. Um, apa yang ingin saya bincangkan dalam slide saya ini ialah tentang perbezaan pendapat mengenai kedudukan sunnah, yang mana poin yang saya ambil ni dari Linas iaitu laman web Mufti Persekutuan itu tersendiri, siri ke 116. Okey, saya teruskan. Seperti yang kita tahu, definisi Al-Quran itu tersendiri. Kalau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacanya adalah satu ibadah. Manakala definisi sunnah pula setiap apa yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir, iaitu persetujuan. Bagi hubungan Al-Quran dan juga As-Sunnah, di dalam ayat Al-Quran banyak ayat yang menceritakan tentang kebersamaan nafas Allah, iaitu mewakili Al-Quran dan Rasul mewakili sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya saya nyatakan di sini ialah surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dulu sebelum daripada itu. Di dalam ayat di atas, Allah perintahkan kita untuk beriman dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga beriman dengan setiap yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari perkataan, perbuatan dan sebagainya. Jelaslah bahawa Al-Quran dan As-Sunnah memang tidak dapat dipisahkan kerana saling memerlukan. Seterusnya, poin saya yang kedua ialah kedudukan dan kepentingan sunnah di sisi Al-Quran. Di sini saya nyatakan 5 kepentingan As-Sunnah dan As-Sunnah, tetapi saya akan ambil 2 atau 3. Yang pertama ialah sunnah menguatkan lagi apa yang disebut di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran ada diceritakan berkaitan dengan rukun iman, iaitu hal yang melibatkan akidah di dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Ayat ini menjelaskan tentang kepentingan beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan juga para rasul. Yang kedua ialah sampaikan secara terperinci apa yang disebut dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan kita untuk memberikan solat. Melakukan solat itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam As-Sunnah, riwayat Muslim, 102. Yang ketiga ialah sunnah mengkhususkan apa yang umum di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran Allah telah mengharamkan semua jenis bangkai dan juga benda berdarah. Tetapi sunnah telah mengkhususkan daripada ayat Al-Quran yang umum dengan beberapa jenis bangkai dan benda berdarah yang boleh dimakan. Antaranya ialah 2 jenis bangkai itu ialah ikan dan belalang, manakala benda berdarah ialah limpa dan empedu. Di sini juga saya ada kaitkan hubungan sunnah dan realiti semasa. Di sebelah sayap lalat ada penawar daripada riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka rendamlah ke semua lalat itu. Kemudian buanglah ia. Ini kerana salah satu daripada sayapnya adalah penawar dan sebelah lagi adalah penyakit. Yang kedua ialah galakkan bersiwak ataupun bersuci. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, jika tidak membebankan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersuci. Ilmu sains kesihatan telah memperakui bahawa amalan bersuci adalah antara yang paling baik dalam memantapkan kualiti kesihatan diri. Seterusnya, yang terakhir bagi persoalan saya juga ada nyatakan persoalan bagi anti hadis. Di sini ada 4 persoalan, tetapi yang saya fokuskan hanya 1. Yang pertama ialah mereka, iaitu ahli sunnah wal jamaah, mendewa-dewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz syahadah yang kedua itu sebagai bukti. Selain itu juga di kebanyakan rumah orang Islam, perkataan Allah dan Muhammad ditulis sama ada besar dan diletakkan secara sama paras. Bagi menjawab persoalan ini,
Seterusnya, bagi soalan yang kedua, perhatikan satu perubahan baru dalam aurat wanita. 30 tahun dahulu, wanita-wanita Islam tidak memakai tudung. Yang ketiga, mereka pakai selendang, sehelai kain yang mereka letak di bahu ataupun di atas kepala tanpa menutup semua rambut, kerana rambut bukan aurat wanita. Menutup rambut dengan bertudung bermakna udara bersih tidak dapat masuk ke rambut. Dengan itu, rambut akan menjadi busuk. Dengan perkataan lain, ia akan menjadi tidak sihat. Bagi persoalan 2 dan 3, jawapan yang saya dapat daripada Bayan Dinas ini sendiri, ia mengatakan ulama telah bersepakat bahawa aurat wanita adalah keseluruhan badannya kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Ini didasarkan di firman Allah yang menunjukkan kewajipan bertudung dan melabuhkannya di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuan beriman agar melabuhkan pakaiannya supaya menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian adalah lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan yang baik-baik, dan dengan itu mereka diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Terusnya berbincang tentang poin saya kedua, kedudukan penggunaan akal fitrah di dalam Al-Quran. Sekarang terdapat banyak dakwaan palsu mengatakan dalil akli pembunuhan akal sebagai kesan pengaruh. Sedangkan di dalam Al-Quran itu tersendiri terdapat 13 tempat di mana Allah bertanya yang bermaksud, adakah kamu menggunakan ada juga di dalam Al-Quran, af'ala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir, dan af'ala tubsirun, apakah kamu tidak memerhati. Persoalan ini menunjukkan bahawa itu penting untuk memikirkan yang mana hak atau batil. Ayat ini juga memainkan peranan penting untuk menyedari umat manusia bahawa akal yang digunakan oleh Allah itu sebagai penimbang untuk meningkatkan keyakinan. Malah, orang-orang musyrik ini, mereka tidak menggunakan akal mereka untuk menerima segala kejadian alam dan bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mereka mempersoalkan hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan mereka orang kafir berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan menggunakan akal kami, tentulah kami tidak termasuk dalam golongan ahli neraka. Surah Al-Mulk ayat 10. Bagi surah Al-Mulk ayat 8, ayat ini juga menghabarkan kepada kita bahawa orang kafir yang dimasukkan dalam api neraka ditanya, kepada memberi ingatan Rasul dan pemberi ingatan dan amanah. Lalu mereka berkata, sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amanah, lalu kami usahakan serta kami kepada mereka, Allah tidak memberi sesuatu pun, berada dalam kesesatan yang besar. Seterusnya, pada zaman Rasulullah itu tersendiri, mereka ada meminta baginda untuk menunjukkan bukti kerasulan, tetapi menuduh baginda menggunakan sihir. Di dalam surah Al-Qamar, Allah merakamkan perkara ini di dalam firman-Nya, dan kalau mereka orang musyrikin Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, inilah sihir yang terus-menerus berlaku. Di dalam ayat ini, mereka tidak silap saya lah, mereka meminta Rasulullah menunjukkan bulan tu untuk terbelah kepada dua. Kemudian baginda melakukan perkara tersebut, tetapi orang musyrikin pada zaman itu menyatakan yang Rasulullah SAW menggunakan sihir untuk menunjukkan mukjizat tersebut. Seterusnya, akal menurut Ahlussunnah wal Jamaah, akal ialah sesuatu sifat yang dapat antara manusia dan makhluk lain. Akal ialah ilmu pengetahuan yang telah sekian lama wujud dalam diri setiap manusia, dan akal juga ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang manusia melalui pelbagai pengalaman yang akan ditempuhi mereka. Tetapi dalam penggunaan akal fikiran kita ini terdapat juga keterbatasannya. Kejadian akal manusia mempunyai keterbatasan tertentu, maafkan saya, iaitu akal hanya berkemampuan menganggapi alam nyata panca indera, sedangkan tidak bagi alam gaib. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya perbincangan ini akan disambung oleh sahabat saya sendiri, Wan Nur Izzati. Terima kasih. Daripada laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, definisi ijma' di sisi fuqaha iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah mentakrifkan ijma' dengan katanya
Persepakatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas suatu perkara dari perkara-perkara agama. Daripada Imam At-Tusi pula memberikan pendefinisian yang sedikit berbeza dengan katanya, iaitu ijma' ialah persepakatan para mujtahid pada suatu zaman dari kalangan umat ini di dalam perkara agama. Manakala daripada Imam Al-Zarkashi rahimahullah mengatakan ijma' ialah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda pada sesuatu kejadian di atas suatu perkara dari perkara-perkara di dalam satu zaman. Siapakah yang diambil kira ucapan mereka di dalam isu ijma'? Jika ijma' itu berlaku di dalam permasalahan fiqh, maka yang diambil kira adalah ucapan atau pendapat keseluruhan fuqaha. Manakala jika isu tersebut merupakan isu usuluddin, maka ia memerlukan kesepakatan seluruh ulama usul. Jika isu yang dibincang merupakan isu nahwu, maka ia memerlukan kesepakatan dari keseluruhan ulama nahwu untuk menjadi ijma'. Seterusnya daripada jurnal model pengembangan hukum Islam berbasis kedaerahan, iaitu kajian terhadap ijma' ahli Al-Madinah dan implikasinya daripada Muhammad Hassan. Menurut Al-Shawkani, ijma' ialah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Shawkani ada 3 asas untuk menjadikan sesuatu itu sebagai ijma'. Yang pertama, adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan umat Islam dan segenap penjuru dunia Islam. Tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun dalam kesepakatan tersebut. Yang kedua, terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam satu masa sesudah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ialah kesepakatan itu adalah menyangkut segenap permasalahan yang muncul dalam masyarakat seperti masalah keagamaan, pemikiran, adat, bahasa dan sebagainya. Okey, sambung. Okey, tentang part saya yang ini pemberitaan tua sahabat dan tabi'in. Namanya macam yang kita tahu, kata perbezaan pendapat ini semuanya berlaku semasa, lepas tu pendapat juga berlaku pada zaman Nabi dan juga para sahabat. Okey, kalau untuk sebab berlakunya perbezaan pendapat ini, yang pertama mengenai tentang pemahaman terhadap bahasa Arab yang berbeza tu. Yang kedua mengenai manhaj Al-Quran yang menyatakan ayat hukum ada terdapat ijma' biasanya. Ketiga iaitu sunnah Nabi yang tidak menjelaskan keseluruhan kandungan ayat Quran itu sendiri. Yang keempat, ijma' dalam menentukan hukum. Yang terakhir itu dalil yang diperoleh adalah bertentangan dengan satu sama lain. Macam yang sekarang ni, kita boleh contoh yang saya dapat ambil daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, maksudnya janganlah seseorang daripada kamu solat asar melainkan apabila tiba di Bani Quraizah. Ibnu Umar berkata, lalu tibalah waktu asar ketika sebahagian daripada mereka dalam perjalanan, maka sebahagian daripada mereka berkata, janganlah kita solat asar sehingga kita sampai di Bani Quraizah. Ada yang telah berkata sebagai mereka bahkan kita akan menunaikan solat kerana Nabi SAW tak bermaksud demikian. Maka kita ceritakan kepada Nabi pun tak pun. Dari hadis ni kita dapat faham jika lafaz larangan Nabi tentang lafaz larangan tersebut dan sehingga mereka melewatkan solat asar itu. Tapi ada sebahagian sahabat lagi yang faham kata Nabi sarankan kepada mereka semua ni untuk mempercepatkan perjalanan supaya dapat solat asar pada waktunya. Perbuatan para sahabat ni telah sampai kepada baginda dan baginda pun tak kata kedua-dua benda tu salah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung perbincangan ni. Para fuqaha tidak pernah mendakwa bahawa pandangan mereka perlu diikuti. Jadi Imam Abu Hanifah pernah berkata, inilah sebaik-baik yang dapat kita fahami. Siapa yang merasainya betul, dia boleh menerimanya. Dan Imam Syafi'i juga pernah memberitahu pengikutnya supaya membelakangi kesimpulan-kesimpulan hukum yang beliau buat dengan berasaskan kias, sekiranya mereka mendapati mana-mana hadis yang menyalahinya.
Beliau berkata, kalau sah hadis berkenaan maka itulah mazhab saya. Beliau lagi, tidak ada bumi yang sanggup menanggungku dan tiada langit yang sanggup meneduhiku sekiranya akan membelakangi mana-mana hadis Rasulullah. Seterusnya, para fuqaha menganjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah dan para sahabat. Imam Syafi'i menganggap Al-Quran dan As-Sunnah adalah bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sumber-sumber lain hanya diadaptasi daripada kedua-dua sumber ini. Imam Syafi'i pernah berkata yang menjadi dasar hukum adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau perkataan beberapa sahabat. Jadi itu sahaja daripada saya. Perbincangan ini akan diteruskan oleh Nurul Wahida. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai ketokohan Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah adalah salah seorang ulama atau faqih yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Menurut riwayat yang lain, sebab ia mendapat gelaran Hanifah kerana ia adalah orang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh melakukan kewajipannya dalam beragama. Ibnu Mubarak berkata, orang yang paling faham dalam fiqh adalah Abu Hanifah. Saya belum pernah melihat orang yang ahli dalam masalah fiqh seperti dia. Abu Yusuf juga berkata, ketika aku berjalan bersama Abu Hanifah, beliau tidak berbicara kepadaku tentang sesuatu yang belum aku kerjakan. Beliau juga selalu menghidupkan malam, iaitu solat malam. Imam Syafi'i katanya, semua manusia bergantung dalam bidang fiqh kepada Abu Hanifah. Okay, next. Ijtihad Imam Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istihsan. Dalam hal ini, beliau berkata, saya memberikan hukum berdasarkan Al-Quran. Apabila tidak saya jumpai dalam Al-Quran, maka saya akan gunakan hadis Rasulullah. Jika tidak ada dalam keduanya, Al-Quran dan hadis, saya dasarkan pada pendapat para sahabat. Saya berpegang pada pendapat salah satu sahabat yang lebih kuat dan jika tidak ada pendapat sahabat, maka saya akan berijtihad. Abu Yusuf, iaitu salah satu sahabat utama Abu Hanifah, mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang lebih ahli dalam menafsirkan hadis selain Abu Hanifah. Ia sangat cermat dan kritis dalam menilai kesahihan suatu hadis. Okay, next. Karya Abu Hanifah. Muhammad Abu Zahra menjelaskan bahawa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali risalah yang disebutkan kepadanya seperti risalah yang dinamakan Al-Akbar dan Al-Alim wa Muta'alim. Kitab Al-Alim wa Muta'alim merupakan karya kitab dan juga perkara-perkara asas agama. Abu Zahra menceritakan bahawa penulisan di bidang usul fiqh untuk pertama kali disusun oleh murid Imam Abu Hanifah. Di antara murid Abu Hanifah yang paling terkenal dan merupakan orang yang menulis buku usul fiqh berdasarkan pandangan Abu Hanifah adalah Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf sendiri banyak menghasilkan karya yang didasarkan kepada mazhab Hanafi seperti kitab Az-Zakah, Tiyam, Al-Fara'id, Al-Hudud, Al-Kharaj dan Al-Jama'i. Abu Yusuf yang terkenal adalah kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj ni adalah buku yang menceritakan mengenai sistem kewangan negara Islam dan juga perkara yang beliau tidak setuju dengan pendapat Abu Hanifah. Muhammad Ibnu Hasan As-Saibani, salah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal dan berjasa dalam mengembangkan mazhab Hanafi. Muhammad bin Hasan Al-Faqih As-Saibani adalah orang yang paling mengetahui tentang kitabullah, pandai dalam ilmu Arab dan ilmu hitung. Abu Ubaid berkata, saya tidak melihat orang yang lebih mengetahui tentang kitabullah daripada Muhammad bin Hasan. Okay, next adalah penilaian para ulama terhadap Abu Hanifah. Okay. Imam Syafi'i berkata, barang siapa ingin mutabahir, iaitu memiliki ilmu seluas lautan dalam masalah fiqh, hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah.
Al-Qadi Abu Yusuf pula berkata, saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadis dan tempat-tempat pengambilan fiqh hadis dari Abu Hanifah. Hudai bin Iyad pula berkata, Abu Hanifah adalah seorang yang faqih terkenal dengan waraknya, termasuk salah seorang hartawan sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa. Sufyan bin Uyainah berkata, semoga Allah merahmati Abu Hanifah kerana dia adalah termasuk orang yang menjaga solatnya. Iaitu banyak melakukan solat. Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, kami tidak mendustakan Allah SWT. Tidaklah kami mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah dan sungguh banyak mengambil pendapatnya. Hafs bin Qiyas berkata, pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqh lebih mendalam daripada syair dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih.